Okey, dengar tak suara cikgu? Okey, kamu boleh join link ni. Mungkin dah ramai yang biasa dengan game ni. Okey, ramai dah biasa kan dengan game ni. So, hari ni kita live secara streaming. Tak ada. Okey, kalau yang boleh masuk, boleh masuk. Kita tengok sejauh mana kefahaman kamu tentang sejarah. Okey, dah masuk Ashikin. Lagi? Pagi-pagi ni kalau cikgu terang terus, mungkin kamu akan ambil bantal. Tidur. Sejarah pula. Join dekat mana? Ada dekat skrin kamu boleh masuk? Okey, baru 3 orang. Boleh? Tu Shelly. Okey, baru 3 orang. Jangan risau, kita saja-saja pagi-pagi untuk refresh otak je. Tak adanya siapa menang, siapa kalah, siapa tak pandai. Saya tak tahu macam mana nak masuk. Cikgu, saya tak pandai sejarah cikgu. Ya, saya akan pandaikan awak hari ni. Percayalah pada saya. Yang pasti awak stay sampai pukul 5. Okey? Tak naklah cikgu cakap sorang-sorang. Ya, betul-betul. Jaranglah cikgu nak tipu. Okey, yang tu saya tak boleh jawab ya. Okey, masuk-masuk. Panggil kawan kamu, kata cikgu cantik ajar hari ni. Boleh? Okey, Aziz Safwan Okey, yang lain. Lagi-lagi baru 11 orang. Streaming tak best lah. Kalau sikit. Kalau kamu hebat hari ni, cikgu akan share lagi modul. Free. Untuk persiapan kamu. Baik kamu panggil kawan-kawan kamu masuk. Sekejap, bagi aja nak masuk. Okey, kamu nampak tak link? Okey, 17 orang. Okey, 20 orang. Link dekat mana? Okey, kalau tak boleh guna link, tengok share screen. Masuk kod tu. Masuk dekat Quizy. Kamu pernah guna kan? Okey, boleh. Cikgu tunggu lagi dalam 5 minit untuk yang lain masuk. Mungkin ada masalah internet ke. Tak tahu di mana ke. Okey, boleh? Okey, bagus. Hari ni kita live streaming sejarah. Ramai-ramai. Jangan risau. Ni kuis ikut bab ke cikgu? Tak. Ini kuis tingkatan 4. Kamu kan dah tingkatan 5. Mesti dah pandai lah. Dah pro. Guys, kat mana weh aku ketinggalan. Apa yang ketinggalannya? Cikgu tak mula apa-apa lagi. Ada link tak? Ataupun masukkan guna join code. Tak payah download lah. Korang ada Google kan? Dah bagi link kat diorang ke? Macam mana? Okey. Okey, baru 39 orang. Ada lagi tak yang nak masuk? Kalau tak, cikgu mula Okey, ada lagi. Okey, cikgu tunggu lagi. Sebab ada yang tanya. Tak payah nak download app. Just tekan link ataupun masukkan je. Soalan ada 100. Tak, cikgu. Soalan ada 100 form 4.
Okey, tahniah yang dah masuk. Okey. Goyang-goyang badan sikit, otak-otak sikit. Goyang kepala. Okey, cikgu tunggu sampai 50 ke 45 cikgu nak mula? 50 cikgu. Okey, cikgu tunggu 50. Kamu seru kawan-kawan kamu bagi cukup 50. Banyak lagi ni. Kalau tak kita kena sambung . Dah masuk cikgu, okey. 100 soalan. Ya, serius. Cikgu serius. 100 soalan. Kamu kan dah pandai. Okey, lagi 5 orang. Saya cuba. Ya, kamu kena cuba. Kamu janganlah risau. Oh, ya. Yang dah masuk tahniah. Sabar je. Kita tunggu kawan-kawan kamu. Kita tak boleh selfish kan? Cikgu nampak tak nama saya? Nampak. Aziz Safwan. Itu ke nama awak? Bagi tanda dulu. Ni tak tenang pula jawab 100 soalan. Mana kod tadi? Sekejap ya. Kan ada link juga. Boleh masuk guna link juga. Tu. Tu dah spam dah link tu. Kalau tak boleh masuk lagi cikgu tak tahu lah. Ibarat cikgu jemput makan. Okey, tak apa. Cikgu dah makan dah sebelum kamu jemput. Yup. Okey, sebelum tu sementara tunggu kawan kamu, boleh kamu sediakan buku teks di sebelah kamu? Buku form 4, form 5, salah satulah. Sebab cikgu nak tunjuk soalan bocor. Okey, good. Okey. Lepas ni nak quiz dulu. Ni? Okey, fine. Okey, soalan bocor. Suka. Kamu jangan risau, soalan memanglah bocor. Tapi tetap kamu kena baca. Kalau soalan, bukan kamu boleh bawa masuk jawapan secara bertulis. Okey. Boleh cikgu teruskan? Lagi 3 orang. Okey. Sekejap. Okey. Lagi seorang. 50 cikgu mula sebab nanti tak sempat. Sekejaplah kawan kamu nak bangun lagi. Okey, cikgu mula Dah 50. Okey Ready bagus Rauni. Okey. Okey, Sylvia sedang memotak Irfan. Aunya Isyira mengikuti. Puteri. Okey. Banyak yang betul ni.
Okey, lagi banyak salah ni. Baca soalan betul-betul. Okay, siapa yang akan memotong Irfan?
kita tengok berapa tu. Okey. Jadi harap lepas hari ni kamu dapat muhasabah diri bahawa saya masih belum bersedia untuk menjawab soalan sejarah. Kenapa banyak salah? Soalan salah ke kamu yang salah? Okey, dah muhasabah diri dah. Daripada 100 soalan berapa betul? Okey, kenapa Irfan dah kembali? Tadi Irfan leading ya? Apa dah jadi Irfan? Okey. Okey. Lagi 1 minit. Cikgu stop kan ada lagi tak nak jawab? Irfan, tadi kamu leading ni kamu tengah jawab ke kamu macam mana ni? Dah terhafal? Okey. Bukan pagi-pagi ni cikgu nak. Ya, free. Cikgu memang suka bagi benda free. Jangan risau. Okey. Kamu masih ada masa untuk jemput kawan-kawan kamu masuk? Serugilah tak jumpa cikgu hari ni. Tak kenal cikgu hari ni. Cakap dekat kawan-kawan kamu. Okey? Janganlah perempuan ya kat atas. Oh, itu perkara biasa. Tengoklah sekarang siapa yang berada di depan kamu. Lelaki ke perempuan? Tadi je lelaki. Sekarang dah perempuan sampai pukul 5 nanti. So, kamu hadaplah perempuan ya.
Okey, bukan. Laki ni dia suka mengalah kepada perempuan kan, lady first. Betul? Okey. Jadi daripada soalan, okey kita tengok okey, kita tengok sikit. Apa ni? Cikgu nak tengok soalan nombor 5. Cikgu nak fokuskan soalan nombor 5. Okey. Kenapa cikgu fokuskan soalan nombor 5? Sebab ada salah dan kalau kamu perhatikan soalan nombor 5 ni. Kejap Okey, soalan nombor 5 ni merupakan soalan kebat. Tapi banyak yang salah. Rugi. Sangat rugi kalau soalan kebat kamu salah sebab kebat tak perlukan fakta. Kalau kamu faham sejarah, kamu boleh jawab. Okey. Jadi apa yang kamu dapat daripada jawab soalan ni, cikgu harap cikgu bagi ni sebab nak bagi kamu insaf lah untuk seketika. Betul ke aku dah pandai sejarah, aku dah bersedia untuk jawab soalan sejarah. Setakat ni macam mana? 100 soalan cikgu bagi tadi. Dah insaf cikgu. Okey, bagus. Cikgu suka kalau ada student cikgu insaf. Sekurang-kurangnya peratus sekolah kamu meningkat. Dan cikgu harap cikgu menyumbang kepada keinsafan kamu, okey? Okey, tak apa. Cikgu gurau je. Okey, hari ni kita tengok buku teks dulu lah. Buku teks dulu baru buku slide. Slide kat mana? Okey, kamu boleh ready dengan buku teks kamu. Sebab cikgu nak tingkatan 4 boleh? Tingkatan 4 lah. Kenapa cikgu mula dengan tingkatan 4? Sebab cikgu nak sedarkan kamu daripada kamu ada subjek, kamu ada silibus tingkatan 4. Sekarang kamu fokus tingkatan 5 kan? Okey, bagus. Perform Kita akan bersama-sama lah hari ni, insyaAllah. Tak ada buku teks form 4. Okey, tak apa. Buka je buku teks form 5. Cikgu nak tunjuk dari mana soalan tu keluar dan betapa manfaatnya buku teks kamu. Betapa beruntungnya kamu di zaman KSSM. Okey, setiap kali penerangan cikgu harap ada respon daripada kamu supaya cikgu tahu cikgu tak cakap seorang-seorang. Okey? Okey, bagus. Siapa yang perform hari ni? Cikgu akan bagi modul lagi free. Jangan risau, banyak modul dekat cikgu. Untung kamu kena cikgu hari ni. Baik kamu panggil kawan-kawan kamu. Suruh masuk lagi. Sekejap dah boleh. Sekejap ya. Okey, sebelum tu ada apa-apa persoalan untuk cikgu tentang sejarah? Apa pandangan kamu tentang sejarah setakat ni? Cikgu tahu kamu batch yang paling kritikal. Semua benda baru. Tapi tak apa, cikgu-cikgu kamu semua baik-baik. Semua bagi full effort untuk kamu berjaya. Saya pandang sini. Ya, kena buat latihan lebih, berulang. Kalau kamu masuk dalam kelas, lepas tu kamu dah tutup buku sejarah lepas habis kelas, memang tak ingat lah. Modul yang cikgu bagi tu, okey, ini buku teks form 4. Cikgu tunjuk buku teks form 4 lah. Okey. Jadi, kamu okey, kalau untuk latihan sejarah, okey.
Kamu buat dulu. Okey, kita akan cikgu tunjuk lepas ni. Okey, kita fokus buku teks dulu yang cikgu nak tunjuk dekat kamu. Apa kelebihan buku teks kamu? Buku teks kamu yang pertama-tama kali lah buku teks kamu cantik. Itu je cikgu nak bagi tahu. Okey? Jadi setiap bab kalau kamu tengok dia ada intipati. Dia ada intipati pembelajaran, elemen kewarganegaraan dan nilai civic, kemahiran pemikiran sejarah. Okey. Boleh tak bagi tahu cikgu, ni saja-saja ke diorang buat ni? Penulis buku ni saja-saja ke tulis intipati pelajaran apa, elemen kewargaan ni apa? Okey, kalau tak cikgu, apa kalau kamu rasa? Ya, betul. Jadi, kalau kamu nak study sejarah, apa yang kamu perlu fokus setiap bab? Inilah. Soalan akan ditanya berdasarkan intipati pembelajaran. Faham? Jadi, kalau kamu study, orang selalu tak nak percaya dekat buku teks ni, cikgu tak pasti. Kebanyakannya beli buku rujukan. Tak payah. Kita dah disediakan dengan buku teks. Yang sekarang ni, cikgu rasa guna je buku teks kamu ni sebagai rujukan utama. Cikgu minta ulang balik. Ulang apa? Cikgu baru nak mula. Nak ulang apa? Game tadi ke? Okey, tak apa. Okey, intipati pembelajaran yang perlu kamu fokus setiap bab. Jadi, kamu dah belajar apa ni? Aku belajar apa? Apa yang nak jawab dalam exam nanti? Kamu tak tahu kan? Okey, jadi setiap bab kamu pastikan kamu merangkumi semua ni. Intipati pembelajaran ni. Sebab soalan akan keluar daripada intipati pembelajaran ini. Dia takkan lari daripada intipati pembelajaran ini. Okey, boleh? Jadi contohlah, bab pertama apa? Warisan negara bangsa. Warisan negara bangsa. Kamu kata, banyaknya cikgu. Mana satu yang akan keluar? Ni, dalam intipati pelajaran ni lah. Dia akan tanya latar belakang negara bangsa. Ciri-ciri negara bangsa. Sistem pentadbiran negara bangsa. Peranan pemerintah. Yang itulah. Okey, boleh? Cik. Jadi, bila kamu dah ulang kaji bab, pastikan kamu tengok. Aku ni dah cukup belum? Intipati pembelajaran ni. Aku dah cover belum? Kalau kamu dah cover, maknanya kamu dah faham satu bab itu. Okey, boleh? Okey, good. Seterusnya, elemen kewarganegaraan dan nilai civic. Okey, nilai civic ni apa? Saja-saja ke? Nak ajar kamu? Saja letak bagi cantik je ke? Tak. Elemen kewargaan dan nilai civic ni yang kamu perlu tengok sebab dia akan tanya pada soalan kebat. Betul? Kamu kena guna. Cikgu boleh zoom? Boleh. Okey, ni okey? Okey, cikgu lupa. Kalau kamu yang tak ada buku teks, kamu ada ID Delima kan? Kamu boleh buka download. Ni pun cikgu ambil dekat ID Delima. Okey, boleh? Cikgu lupa nak pesan tadi. Kalau kamu tak ada buku teks, mungkin kamu ada buku form 5. Tak payah beli. Kamu download je. Tapi kalau kamu nak secara fizikal, bolehlah beli. Ataupun print out je. Tak ada masalah. Okey? Okey, jadi apa dua perkara pertama yang cikgu tekankan dekat kamu dalam buku teks ini iaitu intipati pembelajaran di mana kamu kena tahu setiap bab kamu dah cover. Intipati pembelajaran. Dan yang kedua, kamu cover elemen kewarganegaraan dan nilai civic yang akan ditanya dalam soalan kebat. Okey, boleh? Cikgu rasa cikgu nak buat tagline sikit lah hari ni. Boleh?
Okey. Boleh? Okey, cikgu harap yang ada ni akan stay sampai pukul 5. Cikgu tak naklah cakap sorang-sorang. Okey. Siapa yang ada sampai pukul 5, cikgu hadiahkan lagi modul. Cikgu banyak modul. Cikgu bagi free. Tak promise cikgu. Tak nak kawan lah. Tak promise tu. Okey. Tak apa. Bila cikgu kata I can do it, you can do it. Okey? Bila cikgu kata I can do it, bila cikgu kata you can do it, kamu boleh tulis dekat ruangan chat kamu I can do it. Okey? So, okey, I can do it. Okey, ya. Ini yang semangat yang cikgu nak untuk pagi-pagi Ahad ni. Okey. Okey, bagus. Okey, untuk lagi satu, ya, I can do it. Sejarah tak susah kalau kamu buat. Okey? Okey, lagi satu. Dalam buku teks kamu. Saya nak duit yang kerja. Okey. Lagi satu cikgu nak tunjuk. Okey. Lagi satu cikgu nak tunjuk dekat kamu. Setiap bab, setiap subtopik, contoh ciri-ciri negara bangsa, Kesultanan Melayu Melaka. Kan? Dia akan ada kurungan macam ni. Setiap sub, ya, saya tahu kamu semua boleh duit. Tapi sekarang tengok sekejap. Fokus sekejap. Cikgu nak tunjuk sebelum cikgu teruskan teknik menjawab kertas 1. Cikgu nak kamu faham dulu. Buku teks kamu tu sangat berguna. Jadi tak ada alasan cikgu saya tak ada buku rujukan. Tak ada. Lepas habis kelas Cikgu Norsyah yang cantik ni. Tak cikgu gurau. Okey. Cikgu nak kamu dapat A semua. Sejarah tak adalah A. Sekurang-kurangnya kamu dah tukarlah pandangan kamu tentang sejarah. Okey? Okey. Jadi setiap subtopik kamu, contohlah. Kita ambil subtopik tingkatan 4 yang kamu, cikgu rasa topik ni kamu dah tinggal. Sebab bab 1. Jadi setiap subtopik, cikgu nak kamu tengok bahagian ni. Nampak ni? Bahagian ni boleh membantu kamu untuk jawab soalan kebat. Kenapa cikgu cakap macam tu? Selalunya setiap subtopik dia akan buat secara keseluruhan dekat sini. Contoh nampak ni. Ciri-ciri negara bangsa yang menjadi warisan telah memkukuhkan kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Johor Riau. Jadi, orang akan tanya apakah kesan? Contoh soalan kebat. Kesan daripada ciri-ciri negara. Bolehlah sebut terkenalnya sesebuah kerajaan, keunggulan sesebuah kerajaan. Jadi dari situ, kamu boleh cari idea untuk jawab soalan kebat yang kamu gerun sangat tu. Okey, boleh? Kenapa cikgu ni awal-awal dah kebat? Aku dah stres dengan kebat. Sebab kertas kamu 50% daripada soalan-soalan kamu nanti kebat. Jadi, cikgu nak kamu selalu kata, cikgu saya tak tahu nak jawab kebat. Saya tak banyak membaca. Bacalah buku teks kamu tu. Ya, betul. Tepat sekali. Okey. Jadi, kalau kamu perhatikan, cikgu bagi hari ni 3 benda dari buku teks kamu yang kamu kena tahu. Setiap subtopik belakang ni, kamu baca dan kamu boleh dapatkan maklumat tentang soalan kebat. Jadi, kamu boleh buka sikit minda kamu. Kamu tak payah pergi cari buku, nak pergi cari apa. Tengok je bahagian last subtopik ni, dia akan membantu kamu dalam menjawab soalan kebat. Ni dalam setiap petak ni yang berwarna apa ni? Nude ni. Wah, mata cikgu lah ni warna nude. Mata kamu cikgu tak tahu. Okey, jadi kamu boleh tengok. Setiap subtopik akan ada bahagian bawah ni sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan setiap subtopik. Jadi, bila kamu dah baca, jadi kamu dapatlah idea untuk menjawab. Okey, boleh? Setakat ni kamu dapat 3 benda daripada cikgu, iaitu intipati pembelajaran yang kamu kena cover setiap bab kamu ulang kaji.
Dan kedua, elemen kewarganegaraan. Elemen kewarganegaraan yang akan membantu kamu cover soalan-soalan kebat yang akan keluar. Dan yang ketiga, setiap penghujung subtopik, ingat ayat cikgu, subtopik bukan penghujung bab. Subtopik kamu contoh kalau ada 4 subtopik, 1.1 mesti ada kesimpulan kecil yang boleh membantu kamu, yang boleh membuka minda, mata, kepala lagi, apa lagi untuk kamu jawab soalan kebat. Jadi perlu ke lagi kamu nak pergi cari buku rujukan-rujukan dekat luar itu yang kamu tak pasti. Soalan akan keluar ke tak dari situ. Sekarang kamu ada di, okey, bagus. Sekarang kamu ada akaun Delima kan? Kamu ada akaun Delima, kamu download buku teks. Kamu rendamlah dalam air ke apa, kamu hafal je. Kamu cover je buku teks kamu, insya-Allah dapatlah A tu. Okay, cikgu tak nak kita akan belajar lulus je, tak nak. Kita kena target tinggi, dapat rendah tak apa. Ni kalau kamu target C, dapat D macam mana? Okay, kita target je A. Okay? Jadi kita akan mula dengan kertas 1, okay? Sebelum okay, kita akan okey. Teknik menjawab sejarah SPM 2021. Okey. Ini tajuk-tajuk yang ada dalam sejarah lah KSSM. Tingkatan 4 ada 10 bab, tingkatan 5 ada 10 bab. Paling kurang 20 bab. 20 bab kamu kena cover. Tapi orang selalu cakap study hard, study smart kan? No. Kamu kena study smart baru hard. Okey? Jadi, untuk sejarah, kamu dah didedahkan belum tajuk-tajuk dalam bab tingkatan 4 dan tingkatan 5? Mungkin kamu ingat tajuk-tajuk tingkatan 5 dan cikgu tak pasti kamu ingat ke tak tajuk-tajuk tingkatan 4. Cikgu harap kamu masih ingatlah. Okey, untuk sejarah, kamu boleh nak spot. Okey, cikgu cakap kamu boleh spot. Tapi ingat apa yang cikgu cakap ni, kamu kena spot apa? Bukan spot tajuk. Kamu spot tema. Okey, boleh? Apa pula cikgu tema, apa pula tajuk ni? Apa pula tu cikgu cakap sekarang. Okey. Jadi, kan? Okey, kamu nampak tak di skrin tajuk 9. Okey, untuk tingkatan 4, tema dia pembinaan negara. Tingkatan 5, tema dia Malaysia dan masa hadapan. Okey, jadi setiap tema, setiap bab di bawah satu tajuk. Contoh, tak faham bagi tahu Contoh, bab 1 dan bab 2 bawah satu tajuk iaitu bab 9. Skrin saya je ke kabur. Okey. Kabur ke? Kabur. Okey. Tulisan nampak kan? Okey. Sebab gambar. Okey. Jadi, okey. Tak apalah, terangkan sikit mata sebab kalau kamu tak buka mata nanti kamu ngantuk. Cikgu saja je buat kabur. Okey, tak adalah cikgu gurau. Sebab ni cikgu ambil dari gambar. So, cikgu besarkan sikit, so jadi kabur sikit. Okey. Okey, boleh cikgu teruskan Okey, barulah kamu tak mengantuk. Kamu buka sikit mata, okey? Okey, jadi tajuk bab tajuk kita tengok tingkatan 4 dulu. Okey, bawah 1 dan 2 satu tajuk iaitu tajuk 9. Kalau ikutkan tu ni tema. Jadi bawah tajuk 9. Okey, bab 3 bab 3, 4, 5, 6 bawah satu tajuk iaitu tajuk 10. Okey. Cikgu perlu terang ke kenapa dia start 9, 10, 11? Kenapa tak 1? Kalau 1 di tema tingkatan 1 kamu. Okey? Sebab sejarah dia okey, maknanya kamu tahu belajar je lah sekarang ni
Kita kena buat seminggu lah ni teknik menjawab sejarah ni. Okey. Jadi macam ni. Okey, kenapa? Okey, kalau lah kamu tertanya-tanya, kenapa cikgu dia start 9, 10, 11, 12. Okey. Kalau dia start 1, kamu belajar yang tingkatan 1. Okey, jadi kalau tajuk 1 kat sini, kamu kena tahu dari kamu tingkatan 1 sampai tingkatan 5, sejarah kamu dia bersambung. Jadi untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5, dia mula dengan 9 sebab akhir tajuk di tingkatan 3 bab 8, tajuk 8. Okey. Kalau kamu tak faham yang itu pun tak apalah, bukan masa exam pun. Kamu tengok tingkatan 4 yang tingkatan 5 ni dulu, dia mula dengan 9. Okey, yang cikgu nak terang ni bukan 9 ni, cikgu nak kamu tahu bawah tajuk 9 ada ada 2 bab, 1, 2. Okey. Bawah tajuk 10 ada bab 3, 4, 5, 6. Bawah tajuk 11 ada 7, 8, 9, 10. Okey, jadi dari bab 1 sampai bab 10 kamu ada 3 tajuk. Okey? Kamu ada 3 tajuk. Jadi, apa cikgu kata tadi? Kamu jangan spot bab. Kamu spot tema atau tajuk. Bab yang ini, bab 1 kamu tak aku sukalah bab 1, aku baca bab 1. Jangan. Kamu spot lah bab 9 ni, tajuk 9 ni. Jadi kamu cover bab 1 dengan bab 2. Confirm soalan akan keluar. Faham tak? Okey, ada rest. Okey. Jadi, okey, alhamdulillah. Okey. Itu teknik dia. Kalau kamu baca kalau kamu baca je tak ada teknik, itulah orang kata sejarah susah tu. Cikgu macam mana nak cari tajuk 9 tu? Lah ni tajuk 9, bab 1. Okey, kamu boleh akan share ke ni dalam grup slide ni? Slide tak ada share. Okey, kamu boleh screenshot ke, snap ke? Kamu tengok bawah tajuk 9 ada bab 1 dengan bab 2. Jadi, kamu study, kamu cover. Pastikan setiap kalau kamu nak bab 9 ni, tajuk 9 ni, kamu cover bab 1 dengan 2. Okey? Kamu cover bab 1 dengan 2, soalan akan keluar. Dekat sini ada 4 soalan akan keluar untuk kertas objektif. Struktur dengan esei akan keluarlah salah satu. Okey, faham? Jadi, kalau kamu sekurang-kurangnya kamu boleh jawab. Okey? Seterusnya bab 10. Tajuk 10, bab 10, maaf. Tajuk 10 ada 3, 4, 5, 6. Okey, banyaknya cikgu. 1, 2, 3. Bab 3 ni panjang. Okey, tak apa. Kamu tinggal dulu. Okey, contoh. Tinggal tapi bukan tinggal terus. Cikgu tak ajar tinggal terus. Semua kamu kena cover. Cikgu nak ajar kamu macam mana kamu fokus. Untuk kamu fokus, at least kamu boleh jawab. Tak tinggal kertas kosong. Okey, boleh? Okey, kita tengok. Okey, kita tinggal dulu tajuk 10 dengan tajuk 11 ni. Tajuk 10, kita tengok tingkatan 5. Dari 12, 13, 14, 15. Okey. Apa yang cikgu nak ajar? Kamu cuba cari tajuk yang bab dia sedikit. Faham? Okey, contoh. Kamu tengok contoh tadi kamu kata tajuk 10. Banyaklah cikgu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bab. Banyak. Okey, kamu tengok tingkatan 5 punya. Cikgu, okey, pendapat cikgu. Tingkatan 5 dia punya tajuk dia sikit-sikit. Okey, jadi kita tengok tingkatan 5. Okey, mungkin tingkatan 4 kamu nak fokus bab 1 dan 2. Okey, dah faham dah? Jadi kamu tengok tingkatan 5 yang mana ada 2 bab. Yang bab dia paling sikit. Bab 13, 14, 15. Okey, boleh? Jadi mungkin kamu nak fokus tajuk 9, tajuk 13, tajuk 14, tajuk 15. Kenapa? Sebab tajuk 9 ada 2 bab. Tajuk 13 ada 2 bab. Bab 5 dengan bab 6. Tajuk 14 ada 2 bab juga. 7 dengan 8. Tajuk 15 ada 9 dengan 10. Jadi 9, tajuk 9, tajuk 13, tajuk 14, tajuk 15. Jadi berapa bab je yang kamu kena fokus? 2, 4, 6, 8 bab. Kalau kamu dapat fokus 8 bab ni,
Cikgu berani potong kuku lah kalau tak keluar soalan. Okey, boleh? Okey, kalau kamu dah cover bab 9, tajuk 9, tajuk 13, 14, 15, okey, kamu fokus tajuk ni dulu. Maksudnya buat banyak interview. Okey, ya. Banyak latihan, banyak jadi tajuk 10, 11, 12, sekurang-kurangnya kamu backup. Janganlah tinggal terus. Okey, faham? Jangan tinggal terus, ingat perkataan cikgu, jangan tinggal terus backup dan fokus tajuk 9, 13, 14, 15. Jadi kamu fokuslah bab 1, 2 untuk tingkatan 4, bab 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk tingkatan 5. Itu satu tips dari cikgu untuk kamu fokus belajar. Lagi satu, cikgu tak suka sebut tapi cikgu kena bagi tahu. Kamu fokus tingkatan. Faham? Fokus tingkatan macam mana cikgu? Kamu cover. Kamu pastikan setiap tingkatan, contoh kamu suka tingkatan 5. Kamu cover semua bab tingkatan 5. Nanti kenapa tak tahu tingkatan 4? Cikgu Norsiah kata fokus tingkatan. Siap kamu? Ni cikgu bagi tips kamu ya. Okey, boleh? Cikgu bagi tips untuk kamu belajar mudah sejarah ni. Okey? Jadi kalau kamu setiap bab, contoh kalau objektif 20 dari tingkatan 4, 20 dari tingkatan 5. Jadi kalau kamu cover satu tingkatan pun kamu boleh jawab 20 soalan. Cikgu tak nak, sebenarnya benda ni tak boleh bagi tahu, nanti kamu malas study. Kamu study satu tingkatan je, janganlah macam tu. Biar cikgu cakap tadi kita study smart, study hard. Tak apa. Boleh? Cikgu nak sendiri ke untuk kita go through form 1 untuk kita ingat-ingat? Tak apa. Rajin pula. Okey, cikgu jawab Kamu dah cover ke tingkatan 4, tingkatan 5 yang kamu nak go through balik form 1 dengan form 3 tu? Jawab soalan tu. Kalau kamu kata ya, okey, terpulang untuk kamu cover balik form 1 ke form 3. Okey? Boleh? Tak adalah Ashwina. Tak payahlah. Kita fokus mana yang perlulah. Boleh? So form 1 ini dah. Okey, tak payah. Yang cikgu sebut tadi takut kamu persoalkan. Kenapa start tajuk 9 bukan 1? Okey? Okey, kita letak tepi. Itu zaman lampau kamu dah. Ingat tu sebagai sejarah. Mungkin sejarah kamu tak berapa okey untuk form 3. Mungkin. Kamu janganlah ulang untuk form 4 dengan form 5 ni. Okey? Boleh? Okey, boleh teruskan. Bawah? Oh. Okey, ini cikgu. Okey. Cikgu pun dah insecure. Rajin betul dia nak baca form 1 sampai form 3. Okey, tak apa, jangan risau. Okey, ini tajuk tingkatan 4. Di mana kertas 1 ada 20 soalan. Tingkatan 4 kertas 1 ada 20 soalan. Sekejap Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okey, faham Setakat ni boring ke? Kalau boring kita nyanyi dulu. Tak. Jom. Nanti kita nyanyi. Sebab awal lagi, nanti kalau hujan Shah Alam suka banjir. Petang-petang sikit. Okey. Okey. Jadi kamu tengok sini. Soalan akan keluar by bab. Jangan cakap benda yang cikgu dah tahu. Okey, sorry. Okey. Kalau by bab, untuk soalan macam ni, cikgu dah asingkan untuk kemudahan kamu, untuk tengok kefahaman kamu. Sebab cikgu risau. Bukan cikgu risau, cikgu takut kalau kamu hanya belajar, tak tahu apa aim kamu, ni bahagian mana, tajuk mana.
Jadi sekarang cikgu nak cubalah ni bantu kamu. Okey. Jadi kamu tengok untuk soalan akan keluar satu struktur. Nampak ni cikgu dah. Yang warna merah ni kertas 2. Yang warna biru ni kertas 1. Jadi soalan kertas 1 akan keluar dari semua bab. Jadi kalau kamu cover setiap bab pun sekurang-kurangnya kamu boleh jawab soalan kertas 1, tak ada masalah. Okey, struktur je tak keluar semua bab. Okey, jadi cikgu bagi tahu untuk ni cikgu dah asingkan bab untuk tingkatan 4 sahaja. Kertas 1 20 soalan, kertas 2 akan ada 2 struktur dan untuk esei ada 2 atau 3 esei dari setiap tingkatan. Okey, boleh? Jadi tengok, cikgu dah asingkan dah bab 1 2 ni bab 3. Ikut standard pembelajaran. Ni bab 1 dengan 2, bab 3 sampai 6, 7 sampai 10 lah. Okey, boleh? 4S tu apa cikgu? 4S? Oh ni, kan cikgu cakap 4S maknanya akan ada 4 soalan kertas 1. Ni. Kamu tengok kat bawah ni, warna biru kertas 1, warna merah kertas 2. Okey, 1S 1 soalan. 4S 4 soalan. Jadi bab 1, tadi tajuk 9 ada 2 bab kan? Bab 1 dengan bab 2 kan? So dia akan keluar 4 soalan. Boleh? Kalau tajuk 10 tadi, dia ada berapa? 1, 2, 3. Dia ada 4 bab. Jadi akan keluar 8 soalan dalam kertas 1. Jadi 1 soalan dari struktur. Sebab tu cikgu cakap, kalau kamu cover tajuk, insyaAllah kamu boleh jawab. Sebab dia akan keluar dari setiap tajuk. Kalau kamu spot bab tu yang masalah sebab tak tahu bab mana yang akan keluar. Kalau kamu spot tajuk, semua akan keluar. Wajib keluar. Macam cikgu cakap tadi, cikgu potong kuku kalau tak keluar. Okey? Okey, boleh? Tingkatan 5. Tak faham terus tanya, cikgu terus jawab. Sama-sama. Okey. Tingkatan 5 sama juga. Kertas 1 20 soalan, kertas 2 2 struktur dan 2 atau 3 esei. Tak adalah cikgu nak buat benda yang cikgu tak mampu buat. Cikgu potong tangan nanti tak keluar mati cikgu. Okey. Jadi untuk tingkatan 5 dulu senang. Dah confirm keluar 3 esei. So kamu boleh fokus tingkatan 5. Tapi untuk batch kamu, untuk KSM, dia tak tahu sama ada 2 atau 3 esei. 2 dari tingkatan 4 atau 3 dari tingkatan 5 terbaliklah. Sama ada 3 dari tingkatan 4, 2 dari tingkatan 5. Jadi kamu kena fokuslah tajuk-tajuk yang cikgu bagi tahu tadi. Jadi nampak kalau untuk bab tingkatan 5 akan ada, kalau tadi tajuk 9, 10, 11, 12. Tajuk 12 ada 4 bab kan? So jadi ada 8 soalan objektif, 1 struktur. Jadi kamu jangan risau, setiap bab akan keluar 1 struktur. Jadi kalau kamu cover 1 tajuk, insyaAllah kamu boleh jawab. Percayalah dekat cikgu. Kamu boleh jawab 1 struktur, objektif pun boleh. Esei kalau berpihak kepada kamu insyaAllah. Okey, boleh? Itu barulah spot yang bijak. Okey, cikgu tengah ajar kamu spot yang bijak ni. Okey, boleh? Okey, jangan nangis dulu awal pagi lagi. Nanti mata bengkak, tertutup sudah mata. Okey, boleh? Okey, boleh cikgu teruskan? Ada apa tak faham tentang tajuk? Tentang tajuk lagi apa tadi? Setakat ni. Apa-apa je lah setakat ni. Cikgu tak nak bila dah panjang baru kamu nak tanya, nanti cikgu nak patah balik. Cikgu pun dah lupa. Okey, boleh? 1 by section cikgu akan, SP tu apa? Standard pembelajaran. SP tu standard pembelajaran. Ini untuk panduan cikgu lah. Macam kamu. Okey, cikgu terang lah. SP ni standard pembelajaran di mana cikgu kena ajar kamu. Jadi panduan untuk cikgu lah SP tu. Nanti cikgu terang pula SP tu. Sebulan pula lah kita teknik menjawab sejarah. Okey, boleh cikgu teruskan Benda ni memang ya tetap. Selagi tak tukar. Okey, inilah tajuk-tajuknya. Jadi kamu
Lepas pada kelas ni yang mana tak ada buku teks, cari balik buku teks yang dah screenshot tadi ke, yang dah snap, yang tajuk cikgu bagi tu. Cover lah tajuk-tajuk tu. InsyaAllah setakat nak lulus boleh. Dan kalau kamu cover KBAT pun 50%. 50% soalan KBAT. Jadi kalau kamu dapat jawab KBAT, kamu dapat skor fokus tajuk-tajuk yang cikgu bagi tadi, luluslah kamu sejarah. Tak A lah. Boleh? Okey. Okey, kita masuk ke tas 1. Okey, kita 1. Okey, cikgu nak masuk, dah cikgu nak fokus kepada soalan lah. Ke tas 1 iaitu item objektif 40 soalan masa 1 jam. Macam biasalah. Okey, boleh? Okey. Dalam kertas 1, apa yang kamu perlu ada? Sebuku teks dan koleksi soalan kertas 1. Okey, kenapa cikgu cakap macam tu? Kalau kamu dah ada 2 benda ni, insya-Allah kamu dah boleh jawab. Mungkin kamu akan dapat 40/40 ataupun bolehlah dapat 25 ke atas untuk kertas 1. Jadi penting sangat buku teks sejarah kamu. Janganlah, aku ada buku rujukan ni. Cikgu dah teranglah tadi manfaat buku teks kamu. Jadi tak payah kamu nak bazir duit beli berpuluh-puluh ringgit. Bazir duit untuk beli latihan tak apa. Kalau setakat rujukan dah perfect, dah lengkap buku teks kamu. Okey? Di mana mau beli buku koleksi ni? Shopee ada? Di Shopee ada, di kedai buku ada. Kalau kamu nak beli, cikgu syorkan. Kamu beli koleksi kertas 1 sejarah dari Sasbadi ni, cikgu tak dibayar untuk review buku tak. Sebab dia ada untuk koleksi ni, kertas 1 sejarah dari Sasbadi, setiap bab dia ada form 4, form 5. Jadi setiap bab ada lebih kurang 60 soalan. Saya ada buku tu cikgu. Cikgu jam berapa start tadi? Cikgu tak tahu dah buku berapa start tadi. Okey. 8.30. Okey, jadi kalau kamu beli ini untuk form 5, tingkatan 5, kamu boleh cari untuk tingkatan 4. Sangat membantu sebab satu subtopik dia dah bahagi. Satu tajuk dah 60 soalan. Jadi kalau tak kalah dari banyak-banyak tu tak keluar. Okay, jadi untuk kertas 1, apa yang kamu perlu ada buku teks dengan koleksi soalan kertas 1. Koleksi soalan kertas 1 sekurang-kurangnya kamu jawablah 10 koleksi soalan kertas 1. Jadi macam mana nak jawab? Jangan, setiap benda ada teknik. Kamu makan pun ada cara, macam itulah dengan kamu jawab exam tetap ada cara. Okey, cikgu tunjuk satu-satu. Okey, ni bab taburan soalan untuk kertas 1. Ingat cikgu tekankan sekali lagi, ini kertas 1 iaitu soalan meliputi semua bab tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi untuk objektif kamu tak boleh skip lah. Memang akan keluar dari bab 1 tingkatan 4 sampailah bab 10 tingkatan 5. Jadi setiap bab terdiri daripada 1 hingga 3 soalan setiap bab. Jadi 20 soalan dari bab tingkatan 4, 20 soalan dari bab tingkatan 5. Jadi kalau kamu skop, contoh kamu fokus tingkatan pun, kamu boleh jawab 20 soalan. Okey, boleh? Jadi setiap bab pun kamu dah boleh jawab 20 soalan, okey dah tu. Kamu pastikan betul, cover sikit yang kamu tahu-tahu sikit bab-bab lain. Tu boleh dapat 20 lebih, okey lah tu. Kurang-kurangnya kamu tak dapat 10 markah. Okey. Ada apa nak tanya setakat ni? Kedai buku banyak, Shopee banyak. Banyaklah sekarang kamu. Kalau tak mampu, kamu download je soalan dekat internet banyak. Kalau dekat YouTube bersepah-sepah. Okey, jadi untuk soalan objektif, cikgu nak bagi 5 tips dekat kamu. Keluar fakta je kan? Ada, mana ada keluar fakta? Ada je.
Alhamdulillah. Okey, cikgu harap penerangan cikgu lebih jelas sampai pukul 5 lah. Okey? Okey. Tak. Tadi kamu jawab soalan akan meliputi fakta dan kebat juga. Okey, jadi cikgu harap lepas cikgu kasih 5 tips ni, kamu akan nampak lebih jelas dan okey, kamu lebih bersemangat untuk sejarah, okey? Okey, kita akan tengoklah 1, 2, 3, 4, 5 ni apa? Fokus kata kunci. Tadi kamu tanya cikgu, cikgu kita kena jawab banyak soalan ke? Kena apa teknik dia? Ini yang teknik akan cikgu bagi tahu kamu. Okey? Okey, untuk tips yang pertama, fokus kata kunci soalan. Calon perlu garis atau highlight kata kunci soalan dan jawapan supaya fokus kehendak soalan. Okey, yang kamu jawab tadi bersepah salah tu, kamu baca satu kali je kan? Kamu tak ada highlight, kamu tak ada nak fokus. Sebab tu boleh salah. Sebab tu boleh cuai, tertekan. Cuba kamu tekan betul-betul, baca betul-betul. Mesti kesalahan tu boleh dapat diminimumkan. Walaupun kamu tak tahu. Okey, tak apa, itu game. Cikgu setkan ni soalan, siapa nak kejar kamu? Tak ada. 1 jam ada 40 soalan. 40 soalan, 1 minit 1 soalan. Lagi baki tu, kamu boleh check balik. Jawapan nak dekat sama. Kalau kamu baca tak ada masalah. Okey, tak apa. Itu lupakan soalan tadi. Okey? Okey, respon terhad terbuka nanti. Yang ni untuk kertas 1. Respon terhad, respon terbuka untuk kertas 2. Okey, boleh? Sekarang kita fokus dulu kertas 1. Okey, semangat ya. Okey, untuk tips yang pertama, fokus kata kunci. Contoh soalan cikgu bagi. Boleh, cikgu bagi soalan, kamu jawab. Okey, bagaimanakah kedudukan raja di kerajaan alam Melayu diperkukuhkan? Okey, apa kata kunci soalan ni? B. Lagi apa kata kunci soalan ni? Tengok, cikgu baru bagi tak sampai 1 minit, kamu dah bagi jawapan. Sepatutnya kamu okey, B. Okey, boleh? Okey, jadi apa yang kamu perlu buat bila kamu dapat soalan? Kita tengok betul tak jawapan kamu. Semua jawab B. A, kedudukan raja. Ada B, ada A. Okey, kita tengok. Jawapan dia B, dibantu oleh pembesar. Okey, apa yang cikgu kata? Kena fokus kata kunci. Kena highlight. Dalam kertas kamu, okey. Fokus Apa yang cikgu suruh fokus? Fokus. Dengar ayat cikgu. Dalam soalan kamu, pastikan kamu highlight kata kunci. Contoh, macam tadi kamu terus jawab. Ada kamu baca dulu tak soalan tu? Ada kamu highlight dulu tak? Kamu analisis dulu tak? Kamu terus je jawab. Lepas tu tadi ada yang cakap, tersalah lah cikgu, tersalah ni sebab kamu kamu baca terus jawab. Gelojoh nak pergi mana? Dalam exam hall tu tak ada anjing nak kejar kamu. Ini demi masa depan kamu ni. Anjing yang kejar tu biar dulu. Okey, boleh? Tak payah nak takut. Okey, ini yang cikgu bagi ni untuk kamu highlight kata kunci. Janganlah kamu buat nota 2 jam dalam kamu punya exam hall. Ini sebagai ulang kaji kamu. Jadi kamu boleh nak kejar masa pergi mana. Jadi untuk koleksi soalan kamu, cuba kamu highlightkan kata kunci kamu. Contoh soalan ni. Okey, kedudukan, bagaimanakah kedudukan raja di kerajaan alam Melayu? Kalau kamu baca tadi betul-betul, ada ke nak jawab A? Ada ke nak jawab B? Mesti semua jawab B. Okey, jadi untuk jawapan ni, ada jawapannya B. Jadi, kamu jawab, kamu dah highlight kata kunci kedudukan raja. Di mana alam Melayu? Okey, jawapan dibantu oleh para pembesar. Contoh, saya tak tahu langsung cikgu soalan ni. Kamu buat dulu koleksi soalan, kamu rujuk buku. Contoh, kamu tak tahu alam Melayu ni apa? Tengok cikgu tulis Funan, Champa, Kedah Tua, Gangga, Negara Sriwijaya.
Ini kerajaan-kerajaan alam Melayu. Jadi kedudukan raja. Contoh, tonggak utama kerajaan, memperolehi ketaatan, rakyat dianggap suci. Dah kamu tak tahu, kamu terujuk buku, betul? Lepas tu kamu tulis balik. Jadi koleksi soalan tu nota kamu. Jadi nanti kamu jawab balik soalan yang sama tanpa tengok buku. Cikgu percaya bila kamu buat, Melaka bukan kerajaan Melayu ke cikgu? Bukan. Melaka kerajaan Melaka. Boleh? Selepas kerajaan alam Melayu baru Melaka. Okey. Betul ke cikgu cakap? Salah ke betul ke cikgu cakap? Tengok balik buku teks kamu. Sebab hari ni kita nak belajar teknik. Okey? Okey, jadi setiap koleksi soalan kamu, cuba buat macam ni. Contoh tadi kamu ada soalan tanya cikgu, kita kena jawab banyak latihan. Ya. Jawab banyak latihan. Contoh satu set soalan tu, cuba kamu ulang dalam 2 kali atau 3 kali. Set yang pertama, kamu highlight. Highlight macam cikgu highlight ni. Lepas tu tak tahu kedudukan raja, take note macam cikgu buat ni. Okey, boleh? Take note kedudukan raja ni apa? Alam Melayu ni apa? Jadi, habis je kamu jawab koleksi soalan tu, kamu dah dapat satu nota lengkap. Takkan kamu tak ingat lagi, betul? Jadi, kat sini nanti kalau exam, takkan kamu nak bawa buku teks lagi? Tak kan? Kamu boleh bawa koleksi soalan kamu, kamu boleh go through macam tu. Boleh? Okey, cikgu harap boleh. Kita tengok lagi. Untuk contoh soalan yang kedua ni. Revolusi keagungan di England tahun 1688. Mengapakah tercetus revolusi tersebut? Okey, ada siapa tahu jawapan ni? Menegakkan hak asasi rakyat. Okey. D. Lagi? Ada lagi nak jawab? D. Okey, D. Okey, D. Okey. Betul tak jawapan kamu? Betul. Tahniah yang mana yang dah jawab. Jadi, contoh, kamu dah jawab. Kamu tak tahu revolusi keagungan. Nampak? Highlight macam ni. Rajinlah sikit untuk kamu untuk sampaikan kefahaman dekat diri kamu sendiri. Kamu buat ni semua bukan untuk diri orang lain. Semua untuk diri kamu. Kefahaman kamu. Bukan kamu highlight cantik-cantik kamu bagi kat orang lain. Tak. Kamu yang nak baca. Betul? Okey, jadi kamu buat macam ni. Kamu highlight revolusi keagungan England. Mengapa? Jadi maksud dia kenapa lah kan? Jadi highlight jawapan dia. Ini untuk step yang pertama. Kamu buat koleksi soalan. Jawab soalan. Okey. Jadi kamu tak, alah revolusi keagungan tak tahu lagi. Take note dekat koleksi soalan tu. Yang kamu jawab tu. Menegakkan kedaulatan parlimen sebab dipanggil. Nanti kalau ada soalan berulang, kamu boleh jawab. Kamu boleh ingat. Benda ni kalau kita buat berulang, kita akan ingat. Macam cikgu cakap di awal tadi. Kalau kamu masuk kelas sejarah 2 jam. Kalau dekat sekolah 1 jam. Lepas tu kamu dah tak buka dah. Lepas tu kamu kata susah nak hafal. Tu macam mana? Kalau kamu makan pun, okey, kenapa cikgu bagi contoh makan? Sebab kamu selalu makan. Kalau kamu jarang buat benda makan, kamu nak suap makanan kat mulut tu pun kamu rasa susah. Betul? Samalah dengan sejarah ni. Berulang. Cikgu harap lepas habis je teknik menjawab ni, kamu dapat sesuatu. Kamu boleh buat apa yang cikgu sampaikan ni. Boleh? Kita di alam maya sekarang. Jadi cikgu tak dapat nak tengok muka kamu, kefahaman kamu macam mana. Jadi dengan cara macam ni, kamu manfaatkan. Boleh? Tak semua orang dah, kamu adalah insan-insan yang terpilih untuk kamu berada dengan cikgu hari ni. Okey, boleh? Okey, dah cikgu jadi ceramah pula. Okey, next. Okey, macam ni lah. Okey, mini love juga. Kita sama-sama hari ni. Cikgu tak nak stress-stresskan kamu. Okey? Alhamdulillah kalau dah makin yakin. Okey, next. Jadi macam ni lah contoh nota dia. Contoh kamu tak tahu. 16 revolusi keagungan ni apa? Bawah tajuk mana? Bab 2, tingkatan 4. Okey. Bawah perkembangan idea nasionalisme barat. Okey, boleh? Jadi bawah perkembangan nasionalisme barat ada revolusi Amerika,
Perancis, lepas tu revolusi keagungan. Jadi sekurang-kurangnya kamu jawab koleksi soalan tu, kamu refresh balik apa yang kamu tak tahu. Biarlah kamu tulis pun. Orang cakap biar lambat asal selamat. Kalau cepat pun tak selamat buat apa? Kan? Cikgu boleh tanya, boleh ke guna kertas satu pasir? Oh, tak boleh. Sebab kamu batch pertama. Untuk KSSM tajuk pun lain. Tajuk lain, semua lain. Itulah cikgu cakap agak tak best lah untuk kamu. Tapi tak apa, usaha tangga kejayaan. Kejayaan mesti milik kamu, jangan risau. You can do it, right? Jadi buat koleksi-koleksi soalan. Banyak buku yang cikgu bagi tadi, boleh. Dan novel-novel, okey, betul. Novel pada modul-modul yang cikgu bagi tu, kalau kamu lengkapkan pun insya-Allah akan membantu. Banyak tu. Boleh? Alright. Okey, bagus. Okey, kita tengok lagi. Untuk soalan ni. Apa kata, boleh tak kita buat satu-satu? Apa kata kunci untuk soalan ni? Okey, dengar soalan cikgu, kamu jawab. Apa kata kunci dulu? Modul form 4 ada tak cikgu? Asas. Asas pembentukan perlembagaan. Okey? Okey dah. Asas pembentukan. Okey, jadi jawapan dia apa? Start asas je, bukan jelas sendiri. Okey, betul. Okey, nanti kita tengok. Jawapan dia apa? Okey, ini part jawapan pula. Apa jawapan dia kamu rasa? C, B. Okey, kita tengok. Ya, cik. Okey, model tu kejap, kita tepikan jap. Nanti cikgu jawab tentang modul tu. Okey, betul lah yang kamu jawab tadi. Asas pembentukan perlembagaan, berkerajaan sendiri dan jawapan B, pilihan raya. Okey, contoh, kamu tak tahu asas pembentukan perlembagaan apa. Tengok, cikgu dah buat usaha rundingan kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman dan Wakil. Raja-Raja Melayu mengadakan rundingan di London. Sekurang-kurangnya kamu baca balik nota-nota kamu. Kamu tulislah macam ni. Kalau macam cikgu dulu, cikgu memang suka warna-warni macam ni. Peteminda macam ni. Jadi, apa yang cikgu belajar yang berkesan dekat cikgu, cikgu sampaikan dekat kamu supaya kamu boleh praktikkan. Kalau yang tak suka warna, tak suka warna-warni, ala cikgu saya tak ada duit, buat je guna pensel tak apa. Asalkan selagi kamu faham. Untuk belajar ni tak ada alasan, okey? Tambah-tambah sejarah. Okey, jadi cikgu suka macam ni lah. Lepas kamu jawab dah highlight apa semua kata kunci, buatlah nota sikit. Kamu tak ingat wakil parti siapa? Tulis. Tunku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak, wakil Raja-Raja Melayu. Okey, boleh? Ni bawah bab 9, tingkatan 5. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, boleh? Okey, Tanah yang jawab betul tu. Yang salah, kita boleh baca. Yang mana jawab salah? Maknanya kamu tak pasti lagi lah bab ni kan? Jadi kamu boleh buatlah. Take note benda ni. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey. Mengapakah Durbar ditubuhkan? Okey, cikgu laju sikit. Mengapakah Durbar ditubuhkan pada tahun 1867? Okey, ni apa pula kata kunci untuk soalan ni? Cuba bagi tahu cikgu. Durbar. Okey, betul lagi? Durbar, mengapakah Durbar? Okey. Jawapan? Jawapan dia apa? Tak apa, cikgu bagi masa untuk kamu jawab. Okey. Okey, cuba kita tengok. Betul tak apa yang kamu jawab? Betul. Durbar. Jadi kenapa Durbar ditubuhkan? Jadi kamu highlight lah macam ni. Okey, boleh? Jadi Durbar, perjumpaan. Okey, contohlah cikgu saya tak tahu Durbar ni apa. Tulislah Durbar ni apa. Perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja Melayu. Buat dekat koleksi soalan kamu tu. Supaya apa? Supaya nanti jumpa soalan tentang Durbar. Oh, aku dah pro. Okey, you can do it. Okey, jadi seterusnya. Okey, bagus. Masih fokus dengan cikgu. Okey, good. Cikgu suka semangat kamu. Jadi cikgu pun akan terus bersemangat dengan kamu. Okey, next. Okey, tak ada masalah setakat ni. Last. Okey, bagus. Okey, seterusnya ni contoh soalan. Yang seterusnya. Apa kata kunci untuk soalan ni? Apa kata kunci? Faktor.
Lagi? Lagi? Okey, Aina fakta, Afiq fakta. Fakta kebimbangan, Anissa fakta. Okey lagi? Okey, dah. Betul? Jawapan D. Okey, betul juga. Okey, macam ni lah. Highlight Tunku Abdul Rahman bimbang penerimaan Singapura dalam persekutuan fakta kebimbangan. Jawapan D. Betul. Tahniah yang jawab betul tu. Hebatlah kamu. Semua betul. Okey? Maknanya you can do it lah. Okey. Okey, jadi fakta pembentukan contoh. Saya tak tahu lagi lah cikgu fakta pembentukan Malaysia ni apa. Buatlah nota. Nampak dari tadi cubalah cikgu bagi nota dekat kamu macam ni je. Slide macam ni je. Kamu rasa apa? Mesti kamu cakap, boring lah cikgu. Asal hitam putih je. Betul? Kalau cikgu buat hitam putih, mesti kena marah. Kamu hantar kerja kerja hitam putih, cikgu tak marah pun. Betul tak? Okey, jadi biarlah kertas soalan kamu contoh kamu jawab 60 soalan, 40 soalan. Pastikan dia berwarna-warni dan penuh. Kalau kamu tak suka warna tak apa. Ikut. Cikgu tahu, cikgu tahu. Cikgu tahu sebab cikgu ajar. Cikgu faham sangat dah. Okey. Jadi pastikan kalau kamu tak suka warna, tak suka highlight cikgu serabut lah. Gunalah 1-2 warna. Guna 1 atau 2 lah. 1 kalau contoh soalan warna hitam. Kamu buatlah warna lain, highlight sikit. Sekurang-kurangnya adalah 1 highlight. Kalau kamu kelas dengan cikgu, cikgu sumbang highlight dekat student-student cikgu. Macam tu punyalah nak bagi belajar ni. Faham? Okey, inilah. Jadi untuk tips yang pertama, fokus kertas 1 tips. Cikgu pendapat cikgu lah kan, kalau form 4 ni patut belajar selalu. Kata tahu tajuk-tajuk pun. Apa tu? Patut belajar selalu ke atau tahun depan tajuk-tajuk. Oh, cik latih. Okey, Uzaifah. Kalau fokus dari sekarang. Fokus dari sekarang untuk form 4, kamu fokus sekarang form 5 sebab kamu tengah belajar kan. Cikgu-cikgu kamu tengah ajar form 5 sekarang. Jadi fokuslah form 5 dan jangan tinggalkan form 4. Apa tip yang nak form 4 ni? Tip yang cikgu tengah bagi ni. Buat koleksi-koleksi soalan kalau kamu tak nak baca. Bila saya baca buku, sebab itulah bila kamu baca buku, kamu cepat lupa. Buat macam cikgu bagi ni. Sebab itulah cikgu suruh kamu tulis. Baca sahaja tanpa buat apa-apa. Peratusan untuk kamu ingat mungkin dalam 10%. Okey, yang itu mas. Okey, yang itu tak apa. Mungkin cikgu kamu. Cikgu tak tahu salah siapa, cikgu tak tahu. Cikgu faham. Uzaifah, macam ni. Kamu macam ni lah. Fokus dua-dua. Kalau sekarang kamu cakap kamu belajar form 4, fokus form 4, buat soalan form 5. Oh, iya ke? Okey. Jadi kalau form 4, okey, good. Untuk kamu Uzaifah, okey, sorry. Cikgu terlepas pandang. Okey, untuk kamu Uzaifah macam ni. Kamu dah form 4 sekarang kan? Kamu dah terdedah dengan teknik menjawab kan? So keuntung bagi kamu. Kamu fokus dulu form 4. Tunggu nantilah form 5. Kamu tak belajar lagi takkan kamu dah nak fokus, okey? Boleh? Jadi kamu pastikan kamu dah terdedah. Kamu dah tahu macam mana teknik menjawab apa semua. Jadi tak ada masalah. Kamu fokus dulu form 4. Bagi kamu pro dulu. Okey? Pro betul-betul nanti naik form 5 kamu fokus form 5 pula, tak ada masalah benda tu. Okey? Okey, boleh Okey. Okey, seterusnya. Oh, kiranya kemah tajuk hafal dulu. Ya, kemah tajuk form 4 dulu. Boleh? Ya. Kamu orang Kelantan ke? Cikgu tak pandai lah. Cikgu nak menipu pun cikgu tak pandai. Cikgu nak keluar Kelantan tak jadilah. Okey, boleh? Okey, harap kamu faham .
Tak apa, kamu sekarang di form 4, kamu belajarlah form 4 tu bagi kamu faham betul-betul. Okey, yang mana kalau ada form 4 dekat sini, kamu dah terdedah sekarang. So fokus form 4. Nanti fikirlah yang akan masa depan tu form 5, okey? Yang tak belajar lagi jangan belajar. Jangan jadi masalah. Fokus dulu form 4. Okey, ni apa? Okey, C. Apa kata kunci dia? Agensi kerajaan. Okey, betul-betul. Okey, apakah agensi kerajaan yang membentuk DEB? Macam ni lah. Apa yang cikgu, okey. Apa yang cikgu nak terangkan dekat sini, tips dia kamu highlight. Kamu highlight. Bila kamu tak tahu, kamu buat note dekat soalan tu. Janganlah buat koleksi soalan kosong. Kamu jawab 40 soalan tanda, ikut suka hati dia je tanda. Lepas tu tengok jawapan belakang. Okey dah. Itu bukan teknik study. Okey? Itu bukan cara study. Cara study kamu buat macam cikgu tip yang pertama ni, kamu fokus dulu soalan. Untuk satu set, cuba kamu buat 2 kali. Satu, kamu fokus soalan. Kamu ulang, kamu fokus, highlight. Kamu tak tahu, kamu take note tepi. Lepas tu kamu buat soalan yang sama tanpa rujuk apa-apa. Bila kamu buat benda tu berulang, jadi kamu akan ingat. Itulah cara hafalnya. Janganlah kamu benda akan jadi susah bila kamu hafal benda ibu tu untuk ekonomi. Ya. Nama DEB, Dasar Ekonomi Baru. Tengok pula. Okey. Jadi nampak tu. Kalau kamu tanya soalan tu, kamu cuba balik rujuk bab 8 tingkatan 5. DEB ni bawah apa? DEB ni terbentuk lepas Majlis Perundingan Negara ni. Okey, boleh? Majlis Perundingan Negara ni kan nama pun perundingan. Lepas perundingan baru ada DEB ni. Jadi kamu rujuk balik. Tingkatan 5. Kalau cikgu ajar hari ni topik, macam cikgu cakap tadi, sebulan pula lah kamu jumpa cikgu. Okey, boleh? Okey, next. Ada apa-apa nak tanya setakat ni untuk fokus soalan. Jadi, untuk koleksi soalan, jangan hanya hantar kertas kosong. Hantar kertas kosong. Kamu dah dekat kalau exam, kamu jawab macam biasalah. Tapi sekarang kamu tengah ulang kaji. Kamu tengah nak belajar, nak study. Buatlah macam ni. Highlight dan take note tepi. Sekurang-kurangnya ingat kata-kata cikgu, kalau kamu satu koleksi soalan, 40 soalan. Apa beza majlis gerakan dengan majlis rundingan? Majlis rundingan yang terbentuk di EB ni lah. Okey, boleh? Ni cikgu letak tema ni. Itulah tujuan dia. Okey, seterusnya. Majlis gerakan di antara satu. Okey, majlis gerakan ni antara satu salah satu gerakan yang untuk sebelum terbentuknya dasar-dasar ni. Okey. Jadi kalau terang pula panjang pula nanti. Lepas tu okey. Jadi beza dia, kamu boleh rujuk balik bab 8 tapi bawah majlis perundingan ni untuk membentuk dasar-dasar ekonomi. Gerakan ni untuk melaksanakan tu. Yap. Okey, boleh kita teruskan? Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Okey, kamu ada dalam ni yang mana kamu tak tahu sebab hari ni cikgu tak fokus topik. Cikgu fokus tips. Jadi yang mana cikgu boleh jawab, yang cikgu rasa panjang, cikgu terpaksalah suruh kamu rujuk balik buku kamu. Yang mana cikgu boleh jawab secara spontan, cikgu ni lah. Sebab nanti tak dapat pula. Lambat pula. Okey, faham Okey. Okey, untuk tips yang pertama, fokus soalan sekurang-kurangnya, cikgu ulang balik. Sekurang-kurangnya kamu jawab 10 maksimum, minimum. Minimum 10 koleksi soalan yang kamu buat berulang kali yang ada fokus soalan kamu highlight, ada nota. Sebab kamu nak baca 20 bab, memang susah. Cikgu faham, cikgu akui. Sebab cikgu pun sebelum jadi cikgu jadi pelajar macam kamu. Cikgu masih sempat kan kami mau ulang kali. Sempat. Okey, cikgu rasalah habis je teknik menjawab ni cikgu dah boleh cakap semua. Okey, kita sama-sama ajar cikgu, okey? Kalau cikgu salah tu jangan marah cikgu. Okey? Cikgu orang Kedah. Nanti cikgu orang keluar Kedah kamu tak faham.
Okey, boleh? Okey, tips kedua. Okey, boleh lagi ke? Masih bersama cikgu ke? Ke dah mengantuk ke? Dah boring ke? Masih. Okey, boleh. Okey, you can do it. Okey? Okey, tips kedua. Okey, bagus. Maknanya kamu sahut seruan cikgu tu, maknanya kamu masih ada lah. Tak boring. Okey, cikgu pun tak boring. Okey, tips kedua. Kita baru tips kedua ni, kita ada 100 tips ni. Okey. Always dengan cikgu. Ya, cikgu always dengan kamu. Okey? Okey, tips kedua. Persamaan isu, soalan dan jawapan. Okey, alhamdulillah. Okey, bagus. Persamaan isu dan soalan dan jawapan. Calon perlu memastikan isu atau aspek yang disentuh dalam soalan dan jawapan sama. Okey, baca dulu dekat skrin. Ya. I know you can do it. So, baca dulu kat depan ni. Okey? Jika soalan sentuh isu ekonomi, jawapan juga kebiasaannya berkaitan dengan ekonomi. Okey, boleh? Okey. Ada apa nak tanya? Okey. Contoh. Okey, ini tips kedua. Kamu ingat persamaan isu dalam soalan dan jawapan. Okey, maksudnya dekat sini, isu dekat soalan sama dengan jawapan. Okey, kita tengok untuk soalan ni. Mengapakah undang-undang keluarga diberi perhatian dalam hukum kanun Melaka? D. Mewujudkan keamanan dana negara. Okey, apa yang persamaan isu yang cikgu cakap tadi? Okey, betul D. Okey, betul. Betul. Okey, jadi okey, bagi cikgu tarik kejap perhatian kamu, kita tengok sekejap ni. Mengapakah undang-undang keluarga diberi perhatian? Okey, macam yang sama cikgu cakap tadi. Highlight kata kunci undang-undang keluarga dalam hukum kanun Melaka. Jadi undang-undang keluarga ni apa? Dekat soalan aspek sosial atau kekeluargaan. Okey, boleh? Jadi untuk A, sorry lah anak panah dah berlari sikit. Untuk A nampak? Jadi kamu kena analisis. Bila benda ni akan jadi tidak biasa kalau kamu jarang buat. Jadi kalau kamu dah buat 10 koleksi soalan, kamu praktikkan, dia tak ada masalah. Ingat cikgu cakap, kalau kamu praktikkan tak ada masalah. Yang jadi masalah bila kamu buat sekali, kamu aspek yang kamu akan ingat. Itu masalah. Okey? Jadi A, mengukuhkan penyebaran agama Islam. Nampak? Isu dia keagamaan. B, menjamin kelancaran sistem pentadbiran. Bawah isu pentadbiran dan pemerintahan. Ni dekat atas. Lepas tu kalau mengelakkan penindasan rakyat, politik. Mewujudkan keharmonian dalam keluarga, kekeluargaan. Jadi atas tadi kan cikgu tunjuk ke atas ni, dia aspek sosial atau kekeluargaan kan. Jadi nampak jawapan dia. D sebab apa? Dia sama juga isu kekeluargaan. Okay, nampak? Soalan dia akan dia nampak mudah kalau kamu bijak analisis. Oh, faham. Cikgu suka kalau ada O depan tu, panjang sikit O tu. Maknanya lagi faham. Pula. Okey, lagi faham. I see. Okey, lagi. Boleh? Faham? Lagi O. Lagi. Okey. Okey, sekarang faham persamaan isu soalan dan jawapan? Okey, cikgu ni tipulah. Okey, kita tengok lagi soalan. Okey. Senarai berikut merupakan hasil bumi Sarawak dan Sabah. Faham cikgu. Okey, dah. Bawa bertenang. Okey, bawa bertenang. Okey. Sagu, lada hitam, kayu balak, petroleum. Apakah kepentingan hasil tersebut terhadap negara? A. Okey, kita tengok. Okey, kalau dekat sini, okey. Okey, sekejap bagi jawapan. Okey, cikgu nak. Kalau dekat sini, apa kata kunci dia? Apa kata kunci dia? Hasil bumi. Okey, good. Jadi kita tengok. Hasil bumi Sarawak dan hasil bumi Sarawak dan Sabah. Dia bawa ekonomi lah kan? Jadi dia nak kepentingan. Okey, jadi kamu kena tahu apakah kepentingan ni. Tadi kamu cakap fakta kan? Ni contoh soalan. Okey, baik.
Dia nak kepentingan hasil tersebut. Kalau kamu tak tahu fakta pun kamu boleh jawab. Kita lihat buku berapa. Okey. Okey, jadi ekonomi apa? Isu ekonomi. Nampak? Kamu bahagilah macam ni. Ekonomi, memajukan sistem pembangunan pengangkutan, meningkatkan peluang pekerjaan sosial, menyelesaikan jurang pendapatan sosial. Jadi apa je yang berkaitan ekonomi? Jadi A. Okay, nampak tak persamaan isu soalan dan jawapan? Nampak tak? Anak-anak cikgu? Okey. Jadi faham apa persamaan isu dan isu dalam soalan? I see. Okey, boleh? Alright. Jadi, bila kamu buat tadi, kamu tengoklah tips yang cikgu bagi ni. Satu, kamu fokus soalan. Satu lagi, kamu tengok persamaan isu dalam soalan. Semua soalan macam ni ke cikgu. Antaranya, kebanyakannya. Cikgu tak claim semua dengan ayat cikgu. Nanti lepas ni, Cikgu Nosia tu cakap soalan semua kena bersamaan isu. Tak. Ingat ayat cikgu kita ada record kan? Kebanyakannya, antaranya. Soalan dia macam ni. Boleh? Boleh? Alright. Alright. Okay, good. Seterusnya. Apakah tugas penghulu bernari sebagai pembesar dan kesatuan Melayu Melaka? Okey, apa kata kunci dia? Cikgu terus bagi ni lah. Tugas penghulu bendahari. Apa dia punya isu dia? Harta benda dan kewangan. Jadi buat macam sama je macam cikgu cakap tu. Keselamatan, harta benda dan kewangan, hubungan luar, pertahanan. Jadi jawapan dia dalam soalan kertas satu kan cikgu paling banyak soalan dia berkaitan fakta ke cikgu? Yep, kebanyakannya fakta dan kebanyakannya dia seimbang lah. Ada juga fakta, ada juga macam tadi cikgu tunjuk dia tanya kepentingan tu kebat. Sekarang macam ni lah. Kamu tak payah fikir soalan tu fakta ke apa. Kalau kamu prepare ilmu di dada kamu, kamu tak kisah itu fakta ke, itu kepentingan ke apa. Sekarang kamu dah tahu teknik nak menjawab. Cikgu tengah usaha bantu kamu untuk tahu teknik menjawab. Kamu praktikkan pula teknik-teknik. Takkan langsung tak membantu kamu. Kan? Betul tak? Okay, you can do it, right? Alright. Alright. Okay, good. Jadi, okay. Jadi tugas penghulu bendahari, isu dia harta benda kewangan. Jadi kamu carilah di pilihan jawapan harta benda, harta kewangan. Nampak? Sekarang lebih faham tak? Sejarah susah ke? Susah ke? Sejarah susah ke? Okey. Kalau senang kena usaha lagi lah. Boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, good. Seterusnya, apakah takrif? Okey, you can do it. Ya. Apakah takrif kemerdekaan menurut Kamus Dewan? Yang ni kalau kamu salah, keluar Malaysia lah. Boleh? Okey. B. Okey, right. Jadi, nampak? Takrif kemerdekaan dia tentang kebebasan. Kalau ikutkan soalan ni, contoh tadi, kamu jawab ada soalan yang tanya, cikgu hampir samalah soalan. Hampir samalah jawapan dia. Kalau kamu analisis macam ni, Allah. Kalau kamu analisis macam ni, kamu bolehlah jawab. Contoh, kalau ada takrif kemerdekaan, bangga terhadap negara, berintegriti terhadap, bersatu membangunkan negara. Semua ni benda-benda baik. So, jadi dia akan jadi kamu akan keliru. Jadi buatlah macam ni, isu dalam soalan dan jawapan yang sama. Okey, boleh? Okey. Cikgu cuba nak ubah persepsi kamu yang sejarah ni kena hafal, susah lah cikgu. Cikgu tak nak. Biarlah habis kelas cikgu hari ni, cikgu anggap kelas lah Kamu tahu sejarah senang lah cikgu. Boleh lah, saya boleh. Macam tu. Dan kamu lebih semangat untuk belajar. Okey, boleh?
Okey, kalau nak cikgu Norsyah lah ajar, okey, sign in masuk CV Twitter, okey? Ada lagi dia ada cikgu kosong. Okey, tak gurau. Okey. Contoh soalan. Jangan cari pula. Cikgu tak buat tuition. Tak ada. Cikgu gurau je. Okey. Dialog berikut berlaku antara negara-negara Islam. Cikgu ada buat tuition. Ya, cikgu ada tapi sekarang cikgu tak banyak lah. Kau boleh banyak lagi. CV Twitter ni membekalkan banyak cikgu-cikgu yang best. Okey? Okey, jadi untuk yang seterusnya ni. Okey, kita berhenti. Kita fokus je untuk soalan ni. Okey. Cikgu curi je tumpuan kamu untuk soalan ni. Apa tujuan? Apa tujuan dia? Apa kata kunci dia? Apa kata kunci untuk soalan ni? Hello. Negara Islam. Okey. Negara Islam. Okey. Good. Okey. Jadi, kat mana pilihan jawapan dia? Nampak? Kamu buat macam ni lah. Pertubuhan negara Islam. Negara Islam. Jadi, kamu boleh bezakan. Kamu cari nampak. OIC negara-negara Islam. Negara-negara berkecuali, antarabangsa negara jajahan British. Okey, itulah maksud dia. Okey, betul. Yang jawab tu semua betul. Setakat ni cikgu bagi soalan, semua kamu boleh jawab. Maknanya OIC for what? OIC for Organisation Islamic. Okey? Organisation Islamic. C tu cikgu tak pasti. Council. Okey, terima kasih Afiq. Organisation ya ke council? Cikgu tak pasti. Tapi yang cikgu pasti organisation Islamic. Yang C tu kamu cek balik. Cikgu nak cakap ya macam pelik je. Macam pelik je corporation ni. Cek balik. Okey, cikgu minta maaf untuk C tu. Tapi dia organisation Islamic. Tu kawan-kamu dah bantu kamu teks form 5 214. Boleh tengok. Okey, cikgu rasa bukan corporation. Walaupun cikgu tak tahu, cikgu tahu, tapi cikgu tahulah bukan corporation. Okey? Okey, seterusnya nampak. Sekarang kamu faham tak? Apa itu persamaan isu soalan dalam bukan ya ke collaboration? Bukan juga. Bukan. Cikgu tak ingat tapi cikgu tahu jawapan kamu salah. Okey. Lain-lain kat Google Corporation. Ya ke? Tak apalah, nanti kamu cari yang itu. Yang pasti kalau OIC ni Organisation Islamic. C tu nanti kita cari. Ataupun ada waktu rehat nanti nak cari buku form 5, boleh tengok. D. Conference. Conference. Nanti cikgu tengok balik. Cikgu tak berani lah. Nanti cikgu bagi ajaran sesat. Cikgu nak bagi ajaran betul je ni. Okey, setakat ni kau pegang OIC Organisation Islamic. C tu nanti cikgu double confirmkan. Okey? Okey, sekarang cikgu nak tanya. Kamu dah faham belum? Persamaan isu soalan dan jawapan ni. Okey, fokus dekat soalan cikgu sekarang. Okey. Fokus dekat soalan cikgu sekarang. Cikgu tarik tumpuan kamu sekarang. Faham ke tak lagi persamaan isu dalam soalan? Faham cikgu, faham. Okey, macam ni lah. Persoalan kamu tu kalau kamu tak dapat, kamu take note, nanti kamu boleh cari. Cikgu kelas habis pukul. Dah boring ke dengan cikgu? Dah tanya habis pukul berapa? Maju lah. Stop lah. Dah ada orang tanya habis bila? Baru tips kedua. Cikgu nak bagi 100 tip hari ni. Dah, cikgu merajuk lah. Alah, dah boring. Okey lah. Okey, tak adalah gurau. Okey. Sekarang ni untuk tips kedua. Janganlah macam tu. Jaga bahasa kamu. Dia gurau je tu. Mungkin dia nak tahu dia ada kerja lain. Saya rasa dia tanya break what time kot. Dah. Jangan salahkan dia. Mungkin dia nak buat kerja lain. Hari ni kan weekend. Kita akan habis dalam pukul 5. Siapa tahu yang tanya tadi, cikgu minta maaf ya.
Tak ada, cikgu gurau je. Okey? Dalam pukul 5, tapi kita ada break time nanti. Okey? Dah, jangan cikgu tak suka macam ni. Okey, dah. Okey, sekarang ada apa nak tanya untuk tips yang kedua ni? Dah, janganlah, kita nak belajar ni. Okey, faham untuk tips yang kedua? Okey, harap masih bersama cikgu ya. Okey, tadi kita akan habis dalam pukul 5 insya-Allah. Okey? Dan kita akan adalah break tu. Okey, jom. Okey je. Okey, you can do it Okey, sekali lagi, you can do it. 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 Okey, lupakan masalah tadi. Okey? Tak naklah macam tu. Okey, cikgu sayang semua ni. Walaupun cikgu tak tahu muka kamu macam mana, keadaan kamu macam mana. Semua pelajar-pelajar cikgu baik-baik ni. Betul dia orang sanggup korbankan weekend. Okey, boleh? Alright. Keadaan masih stabil cikgu. Typo pula. Okey, cikgu pun masih stabil sekarang. Kita tak nak aura-aura negatif ni. Kita nak aura-aura positif je hari ni. Okey? Kita untuk sejarah ni kena baik-baik je. Okey, tips yang ketiga, penyingkiran pilihan jawapan. Untuk penyingkiran pilihan jawapan untuk soalan-soalan yang memerlukan aneka pilihan jawapan. Kita ada dua dalam kertas satu ni. Kita ada soalan ABC dengan soalan aneka pilihan. Aneka pilihan tu macam mana? Jawapan soalan dia boleh bagi dalam bentuk akronim kan? Maksudnya, jawapan soalan dia boleh bagi dalam bentuk akronim. Maksud akronim tu singkatan. Macam mana nak bagi jawapan dalam bentuk akronim? Kalau tadi, kalau macam pertubuhan tadi memang dia orang guna akronim. Jawapan soalan dia boleh bagi dalam. Afika, boleh jelaskan sikit tak soalan kamu bentuk akronim tu macam mana? Maksud dia macam pertubuhan tadi kot cikgu. Ya, cikgu kelas ni boleh tengok rekod kat mana? Oh, kelas ni boleh tengok rekod ni. Dia orang tanya kelas ni boleh tengok rekod kat mana? Oh, tak boleh tengok. Nanti ada rekod. Tapi tak best lah, tak ada live. Tak ada rekod. Okey, tak ada rekod. Okey. Maksud dia macam okey. Maksud saya soalan tu dia boleh bagi dalam bentuk singkatan ke sebab saya kadang-kadang tak ingat nama. Ya. Okey, baru cikgu faham. Okey. Dia ikut pemeriksa tu lah. Tadi kalau macam pertubuhan tu, dia panjang nama pertubuhan tu. Selalunya kamu kena biasakanlah. Kecuali dalam kertas 2, kamu kena tulis penuh. Tapi diterima kalau kamu tulis singkat pun. Ikut bicara pemeriksa tu lah. Kalau cikgu, okey je. Asalkan kamu tulis. Okey? Okey, boleh? Boleh cikgu teruskan penyingkiran pilihan jawapan? Okey. Afika, cikgu harap cikgu dah jawab soalan kamu ya? Okey, boleh. Okey, you can do it. Okey, tips 3. Penyingkiran pilihan jawapan. Cikgu, ya cikgu, syukran. Ya, you can do it. Semua boleh do it. Okey, semua boleh do it. Okey, penyingkiran pilihan jawapan. Penyingkiran pilihan jawapan. Inilah maksud cikgu. Cikgu saya nak pergi ke tandas sekejap. Cikgu nak pergi tandas jugalah. Okey, pergi. Okey, contoh soalan. Mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara Asia Tenggara yang lain? Okey, boleh tak kita stop sekejap? Boleh tak stop sekejap sebab ada yang nak pergi? Rehat sekarang sebab ada yang nak ke tandas. 10 minit. Okey, sebelum nanti panjang kan. Okey, sebelum kita masuk tips ketiga, kita rehat dalam 10 minit boleh? 10 ke 15 minit. Ya Allah, bagus macam. Cikgu memang bagus jangan bagi benda-benda yang cikgu dah tahu. Okey? Okey. Kita rehat seketika ya. Okey.